Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah sedang bincangkan berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Terakhir kita bincangkan ayat 232. Itu masih lagi berkenaan dengan tajuk muamalah ataupun hukum munakahat dalam Islam, ya, yang mana kita dalam tajuk tersebut kita bincangkan ataupun kita bahaskan berkenaan dengan iddah, itu tempoh iddah, kemudian hak-hak wanita dan iddah, dan jumlah cerai yang dibenarkan Islam. Yang terakhir kita bincangkan adalah berkenaan dengan tajuk sekiranya Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza talaqtumun nisa, bila kamu menceraikan wanita, fabalaghna ajalahun, maka mereka sampai pada tempoh mereka, maksudnya habislah iddah mereka. Lepas tu fala ta'duluhunna ayyankina azwajahunna, maka jangan sekat mereka untuk menikahi suami-suami mereka. Mana suami ceraikan tu nak kahwin balik, maka biarkanlah. Idza tarada bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling redha meredai dengan baik. Dzalikum yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu dinasihatkan kepada kamu bagi siapa yang beriman dengan kamu dengan Allah dan hari akhirat. Mana kita bincangkan dalam dalil ini digunakan oleh para ulama mazhab Syafi'i dan lain yang mewajibkan wujudnya wali dalam pernikahan. Tanpa wali pernikahan tidak sah. Kita kata wali itu dua lah, satu wali hakim, satu wali yang wali keluarga itu sendiri. Kalau tak ada wali keluarga, wali hakim, itu mahkamah punya lantikan yang dilantik oleh kerajaan untuk menikahkan orang. Salah satu antara itu tadi. Kawan-kawan kita tak boleh, kan? Tapi kawan saya balik Mesir, takkan tak boleh kahwinkan saya? Tak boleh, kan? Dia hafal Quran, tak boleh. Dia hafal hadis, tak boleh, kan? Pasal benda tu jadi rasmi. Jika dikatakan boleh, macam semalam ada orang bincangkan berkenaan, kan minggu lepas kita bentang tajuk kita pakai video tajuk anjing tu. Video tajuk anjing tu dah viral lah. 4,000 orang tengok. Tu dan dah ada pula sok khabar pun quote balik. Apa yang kita letak tu dia quote balik. Kita terjemahkan bahasa Melayu tapi dia quote balik tu dia semula. Sok khabar ni saya tak tahu. Dia ni balik. Jadi kita bincangkan pasal benda tu, masalah khilaf. Tak tahu, ada ustaz yang kata. Ustaz dia kata tak patutnya kata mazhab Syafi'i punya menjadi aliran utama, dia kata. Pasal kalau dia kata mazhab lain ada pun tak boleh kita tolak alasan cakap itu. Tapi masalah sekarang ni bila cerita dia kata kalau mazhab Maliki cium anjing tu pun tak apa. Mana ada? Kan? The wording tu masalah, itu wording melampau-lampau dia panggil. Wording kata tak apa. Tapi contoh macam ni, dalam jumhur para ulama berkenaan dengan najis binatang yang dimakan dagingnya, dipercanggahkan adakah dia tahi binatang, air kencing binatang yang dimakan dagingnya, adakah ia najis atau tidak, dipercanggahkan. Faham tak? Walaupun begitu, ulama-ulama yang kata tak najis, contoh macam mazhab Ahmad, Hadawiyah dan lain, walaupun dia kata tak najis, dengan alasan dia kata tak najis tu ada sebab. Contoh macam kerana dia kata Nabi SAW pernah semayang pada kandang kambing, dan juga Nabi pernah suruh kaum orang sakit perut supaya minum susu unta bercampur dengan air kencing unta, menunjukkan takkan Nabi nak bagi orang kotor makan benda kotor, dia kata. Tapi walaupun mereka kata itu, mereka tak ada buat gulai tai kambing. Faham tak? Dia kat itu point sebenar dia. Perbahasan untuk masalah benda tu najis tidak satu benda. Buat guling-guling dan sebagainya tu benda lain. Itu kan benda dia. Faham tak? Jadi dalam masalah khilaf, contoh macam berkenaan dengan masalah wali ni, kalau kita open kata tak apa kahwin tanpa wali, bersepahlah orang ambil anak orang pergi kahwin suka-suka hati. Habislah sistem kekeluargaan, akan pecah lah. Kan bapak semua buang anak. Yang mak kesian anak kita, tak ada. Kan? Contoh arang ke muka aku, dia kata, bapak kata. Betul? Jadi last sekali benda tu menyebabkan kekeluargaan, asas perkahwinan itu membentuk keluarga. Tapi bila perkahwinan tadi tu dengan cowboy, semua lari ikut masing-masing, masalah dia akan menyebabkan perpecahan keluarga. So confirm itu bukan cara Islam, bukan kaedah Islam untuk kita bertelagah kerana masalah perkahwinan tadi. So konsep yang kena faham sekarang dari segi asasnya, memang kita panggil bila seorang wanita tu berkahwin, wali itu penting.
Itu kita bincangkan dalam ayat ini. Bila Allah Ta'ala nyatakan, janganlah, kata pada wali tadi, jangan sekat mereka untuk kahwin balik dengan suami mereka. Okey? Ya, dan Allah Ta'ala kata, ini nasihat ni diberi pada siapa yang beriman Allah dan akhirat. Memang marah itu ada. Tapi bila kita tahu bahawa Allah Ta'ala memberikan hukuman yang setimpal di hari akhirat nanti, jika tidak berlaku keadilan yang betul, maka Allah Ta'ala akan tuntutkan semula. Tak perlu kita risaukan. Sebab Allah Ta'ala kata, let go, let go. Jangan berkeras, berdegil untuk kita kata sibuk dengan benda ni, lupakan tentang akhirat. Pasal orang percaya iman dengan Allah dan akhirat, mereka akan menjaga berkenaan dengan tindak tanduk mereka. Ini di antara benda paling baik untuk mengawal manusia daripada segala benda-benda tak senonoh. Maka ia ada berkaitan dengan iman. Macam dalam internet sekarang ni di barat, dia ada satu video dibuat. Video tu dibuat berkenaan dengan untuk memperingatkan tentang diskriminasi wanita lah. Tapi dia letakkan budak umur 5 tahun, 4 tahun dan sebagainya bercakap. Dia sambil mencarut-carut lah, what the FUICK, what the sekian, what the, kan, gaji perempuan. Rupanya kat US gaji perempuan sikit dia gaji lelaki. Tahu tak cerita ni? Dia ada tajuk tu. Mana diorang kat sana gaji perempuan sikit lagi gaji lelaki. Ikut gender. Dia ada masalah jantina. Kita kat Malaysia tak ada kan? Saudi Arabia tak ada. Mana kalau dia kata orang terkelulusan sekian, maka dapatlah gaji kadar tersebut. Tak ada ikut jantina. Oh, pelik, rupanya ada. Nampak tu? Mana jantina? Pasal jadi yang budak perempuan ni duduk mulut dia kan, dia mencarut. Sampai sekali dorang temu ramah mak dia sendiri dan juga pengarah video tersebut. Macam mana boleh sanggup buat macam ni pada budak ni? Diorang kata mesej tu yang penting. Budak dia mencarut tak penting, dia kata. Jadi yang Mak Saleh yang jadi pengacara tu, dia pun bukannya pakai tudung pun. Dia kata korang tak ada masalah ke? Memang niat tu baik, tapi jalan kamu buat benda tadi adalah salah, dia kata. Laluan laluan tersebut, dia kata, membawa kepada budak ni mencarut dan sebagainya. Kau sanggup ke, dia kata. Ditekan dia mak, kan, macam child abuse. Bahkan mereka kata benda tu kita pukul budak tak boleh, kan. Menggunakan budak untuk benda berkenaan tak boleh juga. Sama macam perdagangkan budak-budak untuk labor. Kan orang sibuk kan, di China ada buruh kanak-kanak dan sebagainya. India buruh kanak-kanak. Dia guna budak tu untuk mencarut. Buruh kanak-kanak juga tu. Jadi lepas tu serang soalan, nangis. Salah tu. Kan dia nak matlamat tadi. Masa dia dekat sana pelik rupanya. Dan tapi tajuk yang disampaikan tadi lah, dia kata 1 daripada 5 wanita di US didogol setiap hari. 1 in 5. Kalau kita ambil statistik, 1 dan 5. Dia buatlah 1, 1, 2, 3, 4, 5. Which one of us? We don't know, dia kata. Dia itu ada tanpa mencarut lah. Yang bab berkenaan dengan masalah gaji dan sebagainya, dia mencarut lah. Jangan cari dah video tu. Tapi memang ada dalam internet. Ada dalam YouTube. Memang dia mencarut. Dia kata alasan dia kerana nakkan supaya keadilan bagi wanita. Tapi gunakan cara yang salah. Dia dagangkan budak-budak kecil tadi untuk benda tersebut. Salah lah. Kan dieksploitasi kanak-kanak untuk benda berkenaan. Dewasa-dewasa lah. Orang dewasa selesaikan masalah dewasa. Kadang-kadang kita selesaikan juga, tapi bukan cara macam tu. Jadi masalah kita kata, jadi konsep berkenaan dengan keadilan wanita tadi rupanya kat sana lagi dahsyat, masih lagi tak selesai. Sampai kata pay grade tadi tak sama atas dasar jantina. Kita tak ada masalah, kan. Ketua pengarah benda-benda perempuan selamba tak ada masalah pun, kan. Dekat fakulti ke, tak ada pula kurang gaji. Salah tu. Okey, baik. Anyway, maksud dia pasal apa? Pasal tajuk dia adalah akhirat. Untuk menghalang orang manusia daripada merogol dan sebagainya, percaya akhirat sebenarnya lebih kuat. That's why Allah Ta'ala letakkan pada kita tentang tajuk iman dengan Allah dan akhirat. Dia tekankan dua berkenaan. Pasal untuk memberikan kawalan kepada kita dari segi masalah tindak tanduk kita, tindak tanduk harian kita. Kerana ia memberikan kesan kepada kepada orang lain, dan akan ditanya balik kita pada akhirat nanti. Dan perbuatan itu tidak menghalang wanita-wanita tersebut kahwin dengan bekas suami tadi. Zalikum azkalakum wa athhar. Itu lebih suci untuk kamu, lebih bersih untuk kamu dan lebih suci. Maksudnya memang baguslah, kerana itu yang suami dia, dan mana tak ada bercampuran, berlaku percampuran dasab dan sebagainya. Bersih. Wanita tadi dapat kembali dari suami dia yang asal, dan suami dia dapat isteri tersebut semula. Ya, dan Allah Ta'ala kata wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Ta'ala tahu, kamu tak tahu. Itu yang berakhir kita bincangkan itu. Kemudian kita masuk pada ayat 2:3. Ini berkenaan penyusuan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah
wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallaf nafsun illa wus'aha la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Baik. Ini ayat ni yang datang 233 ni adalah petunjuk daripada Allah Ta'ala atau arahan, panduan dari Allah Ta'ala untuk wanita-wanita yang menyusukan anak. Allah Ta'ala nyatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu yang melahirkan itu menyusukan anak-anak mereka 2 tahun sempurna. 2 tahun sempurna. 2 tahun sempurna. Maksud dia petunjuk Allah Ta'ala kepada mereka, hendaklah ibu-ibu tadi menyusukan anak dia, hendaklah mereka menyusukan anak-anak mereka sempurna penyusuan. Sempurna penyusuan. Dan ia adalah 2 tahun. Dia adalah 2 tahun. Maka tidak ada pengambil kiraan penyusuan setelah daripada tempoh tersebut. Bahkan hukum penyusuan dia tu lepas daripada 2 tahun tidak lagi dibincangkan. Masalah contoh macam menjadi anak susuan dan sebagainya tidak lagi berlaku. Ni kena ingat macam zaman kita sekarang ni. Zaman dulu kita membesar tak ada susu formula pun. Elok sihat walafiat. Buncit-buncit perut sampai sekarang. Okay? Sebenarnya tak ada ni pun. Zaman sekarang ni too much apa data dan sebagainya. Sampai kan doktor-doktor semua kata mesti suplemen makanan dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahawa suplemen sebenarnya tadi tak penting pun. Apa benda yang ada tu cukup dah sebenarnya. Bahkan orang yang ambil suplemen lebih-lebih ni, air kencing ni mahal. Sebab tahu kan? Pada penyerapan vitamin ataupun apa mineral dan sebagainya dalam badan kita dia limited. Lebih daripada keperluan badan kita buang. So makanlah 1000 gram punya vitamin C dan sebagainya. Bahkan sebahagian vitamin ataupun suplemen kita makan dia bukan membaikkan, dia memburukkan lagi. Contoh macam kalsium yang berlebihan, tulang akan rapuh. Jadi brittle, dia bukannya ni, dia tak elok pun. Lebih kalsium. Anda kurang kalsium, dia lebih kalsium sumbat. Atau kurang kalsium mana dia ambil, kalsium kapur ke, wallahu alam, kalsium juga tu. Kan? Ataupun contoh macam lebih vitamin C, buah pinggang boleh rosak. Ni banyak orang tak tahu. Makin banyak vitamin C. Wah, vitamin C banyak. Gogok sini, gogok sana, dia akan merosakkan buah pinggang. Kan? Jadi, semua benda yang kita kata dalam dunia ni, lebih tak boleh. Tak ada lebih. Hatta masalah ibadat pun Nabi limitkan. Itu orang kata kalau banyak apa salahnya. Tak, Nabi limitkan. Ada sahabat Nabi yang puasa tiap hari, Nabi limitkan. Dia bangun tiap malam, sepanjang malam, Nabi limitkan. Nabi stop dia, Nabi sekat dia. Sedangkan benda tu nampak dia akal mata kasar kita baik. Tapi berlebihan sampai macam tu, mengabaikan hak orang lain sebagainya, hak isteri, hak jiran, hak tetamu, menyebabkan Allah Ta'ala apa Rasulullah SAW datang dan tegur dia. Macam Abdullah bin Amr bin As. Dia ibadat banyak dan dia nakkan kebaikan. Dia kata nak ma'urillah khairah, dia kata. Tapi dalam masa sama Nabi SAW tak benarkan. Kerana dalam Islam ni dia kata bukanlah benda tu pelampauan tu yang dikendaki. Ulu dia panggil, melampau dalam perkara tersebut. Dalam perkara ni memang dalam apa kita punya dalam masyarakat kita pun bid'ah-bid'ah yang berlaku pun hulu, melampau. Bukan masalah ni yang sahih ada, tapi dia kata macam sikit sangat. Doa dalam semayang cukup ke? Sujud tu doa, ya sujud doa, tapi tak cukup lah. Saya nak I suka yang panjang lagi. Dia kata imam tak baca panjang pak. Saya kalau suruh jadi imam, saya baca Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Kan nak jadi imam, saya nak baca doa. Saya baca itu je. Nak tengok doa kan? Okey, dan kita baca. Pasal macam dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, bila dia doa macam tu, orang minta lagi doa lain. Dia kata, apa lagi kebaikan kamu nak? Kalau dah diberikan kamu kebaikan dunia, kebaikan akhirat, lindung daripada api neraka, apa lagi kamu nak? Apa lagi kamu nak? Dia kata. Apakah lebih baik daripada itu berbanding dengan benda berkenaan? Dia kata. Memang kita terkonsep ini yang sering berlaku dalam masyarakat kita, tak faham tentang tajuk ini. Dia ingatkan bahawa benda tu makin banyak lagi baik. Salah. Kan? Bahkan kita kata limited dan bahkan dalam berdoa contohnya, kecilkan skop kepada benda tertentu. Benda tajuk tertentu is the best.
Bukannya kita makin lebarkan banyak minta. Memang Allah Ta'ala akan banyak berikan apa yang kita minta. Bahkan dia akan jadikan sebahagian doa kita tadi sebagai simpanan akhirat. Tapi ia berdalam bentuk yang kita sungguh-sungguh. Ada pun yang lalai dengan mulut, betul, kemudian ingat kepala minyak lain. Sekejap lagi nak makan apa lah? Sekian. Saya memang banyak orang berdoa macam tu. Hati lalai. Tu macam benda kita tak fix pengertian apa kita nak. So kalau orang suruh baca doa kan, kata jadi imam, orang kata nak doa, dia doa lah, Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup dah. Kan, wa fil akhirati hasanah, kena azab, cukup dah, madai dah. Tak payah pening kepala. Kan tajuk macam nak hafal doa daripada wali sekian. Bukan nabi, wali sekian. Kalau dia kata ikut nabi punya, tak nak. Nabi punya simple. Macam barulah kes bila berkenaan dengan awal tahun, akhir tahun kan. Yang kita kata tahu dah awal tahun tak wujud. Melainkan setelah yang kita tahun Hijri tu diasaskan zaman Umar. Umar yang asaskan tahun Hijri pun tak doa awal tahun akhir tahun. Dia asaskan untuk muamalah, supaya umat Islam ni tahu cara untuk meletakkan bayar hutang bila, kutip hutang bila, perjanjian dibuat bila dan sebagainya. Pasal mereka asalnya bergantung pada bulan-bulan berjalan, tapi tidak ada tahun. Pada pusingnya kehidupan mereka akan ikutkan macam tu kan, tanpa tahun tadi kan. Kita perhatikan setiap hari adalah sama sebenarnya. Maksudnya setiap hari hari taubat, setiap hari hari ibadat. Tapi kita ni setiap hari nak baiki diri, tunggu tahun depan lah. Tahu tak? Tahun depan lah kan, itu style Mak Saleh punya kerja. Kan tahun ni buat dulu jahat gila, lepas tu nanti kat tahun depan kita tukar perangai. Kan, supaya azam baru, kitab baru. Tipu pula lagi. Tak ada tu mengenai penggantian kitab pada awal tahun, akhir tahun. Di asal zaman Umar, bila mana datangnya untuk tajuk kaitan tu. Tapi bila tengok balik, diorang ni over nak beramal tau. Nak beramal over sampai peringkat benda yang tak diajar pun saya pun nak buat. Yang dia ada banyak. Macam bulan Muharram ni, puasa Ashura. Siap-siap sedialah untuk puasa Ashura. Puasa hari ke-9 dan 10 lah. 9 asalnya Nabi puasa 10 saja. Kemudian Nabi SAW kata pada tahun terakhir bagi Nabi SAW hidup, Nabi kata kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa 9 dan 10. Tapi Nabi tak sempat dapat puasa tahun tu 10 saja. Tahun depan berikutnya orang lain, para ulama katakan ambil arahan Nabi tadi, 9 dan 10, untuk mencanggahi orang-orang Yahudi yang puasa hanya pada hari ke-10 saja. Tu je. So puasa 9 10. Jangan kata maksud dia puasa 9 10, puasa 10 saja. Ataupun kalau orang tu nak lebih, puasa sebulan. Pasal ini kita dalam hadis Sahih Muslim datang, Nabi kata sebenarnya bulan paling layak dipuasakan sebulan sesudah Ramadan adalah bulan Allah, Muharram. Atau dalam lafaz lain datang afdalus salah. Afdalus siyam ba'da Ramadan. Sebenarnya bulan paling puasa paling bagus, paling afdal sesudah Ramadan adalah Syahrullah Muharram, bulan Allah Muharram. Dan afdalus salah ba'dal mafruḍah, dan solat paling afdal sesudah yang fardu adalah solatul lail, solat malam. Tapi orang kita tak, solat duha. Pasal apa? Rezeki. Duit banyak kan, nak beli beg tangan. Bukan sini, Pak lain. Silap. Kalau orang buat juga Ustaz, dia buat ni, jadi maknanya amalan doa dia tu confirm tolak. Dia tak dapat pahala lah. Bukan tak dapat pahala pun, mardud, tertolak. Pasal mereka kata apa? Man amila amalan, Sahih Muslim, barang siapa buat satu amal, laisa alaihi amruna, tak ada padanya arahan kami, fahuwa rad, maka dia tertolak. Lebih bahaya lagi, masa tertolak, bohong atas nama Nabi. Itu neraka. Pasal bila kita sebarkan benda ni, kita menjadi apa? Ejen bagi amalan palsu dalam Islam. Saya tak kata bid'ah. Pasal apa? Orang kata bid'ah ni, dia kata bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Bid'ah ada banyak kan? Saya katakan bid'ah, ini amalan palsu. You have to differentiate berkenaan dengan masalah benda, macam bid'ah hasanah, dhalalah tu punya istilah, dengan tajuk masalah apa? Masalah ni, masalah panggil amalan palsu. Amalan palsu maksud dia tak ada relate dengan Nabi, Nabi tak pernah ajar dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai amalan palsu. Palsu lah. Palsu yang hasanah. Tak ada palsu hasanah, tak boleh. Sebab palsu tak ada hasanah. Sebab bid'ah dia kata hasanah. Saya gunakan istilah palsu, orang macam ada seorang siapa entah, bekas lawyer buruk. Lawyer buruk panggil, bekas lawyer, belajar Mesir, kemudian belajar ilmu pelik-pelik, dan dia ikut kumpulan yang kumpulan yang Ahlussunnah wal Jamaah yang benda dah. Lawaklah sikit kumpulan ni. Tapi anyway, ni kan dia ditegur. Saya tegur orang lain dalam room WhatsApp tu, saya tegur orang lain. Dia pula gatal jadi hero. Kan? Nak jadi hero kalau pandai tak apa juga.
kena bantai, lepas tu dia menggelupur kan, macam saya tak naklah sembang lagi. Lepas tu dia paste lepas tu, bahaya Wahabi. La ilaha illallah syarikalah. Lepas tu saya tanya apa hal pula bila orang tegur kata halal haram dan sebagainya, kata sunnah Nabi. Pasal saya kata ditunggalkan Allah dalam ibadat, ditunggalkan Nabi dalam ikutan. Lepas tu saya kata, lepas tu orang tegur kata Wahabi. Lepas tu dia kata mana saya kata Wahabi? Saya kata scroll balik tengok. Dan dia pastekan cerita berkenaan dengan apa benda. Ada seorang kiai daripada Indonesia, dia bercakap dalam YouTube, dia jemput kat Bangi. Kumpulan yang pelik-pelik ni dia jemput. Kerana konon dia kata, saya debat dengan sekian, semua takut. Kita sedia untuk debat. Tapi hujah dia punyilah lawak. Kan dia kata kalau siang perlukan kepada bukti, maka dia baca syair lah benda tu. Dia minta dalil. Semua orang minta dalil dia kata. Tapi kalau semua benda minta dalil, macam dalam syair datang, dalam syair dia kata, datang kalau semua benda minta dalil, maka dalam akal tak ada benda yang betul, dia kata. Siang pun nak minta bukti. Tapi bila buka dalam Quran Karim, Allah Ta'ala nyatakan Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang ke-12 surah Isra'. Allah Ta'ala apa? Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Kami jadikan malam dan siang itu sebagai dua tanda, itu tanda kebesaran kami. Famahawna ayatal lail, lalu kami padamkan tanda malam. Tanda malam itu kami hilang. Wa ja'alna ayatan nahar mubsira. Kami jadikan tanda siang itu terang. Ada Allah Ta'ala sebut. Siang tu ada tanda dia. Macam kita duduk dalam ni, kita tahu tak siang macam mana? Tak tahu. Cuba try keluar intai kat tingkap, nampak matahari pun dah tahu siang. Kalau duduk dalam pasar raya, seharian dengan lampu yang ada terang tu, kita tahu siang ke malam. Kan? Mana ada tanda siang itu apa dia? Matahari. Mereka kata macam, kalau siang pun nak kena cari. Dia lawaknya itulah. So dia kata jamaah. Jemaah ni adalah apa? Kita dah ada jemaah. Kenapa kita adalah sunnah wal jamaah? Kenapa orang tuduh kata kita adalah sunnah wal jamaah? Gila ke? Dia suka-suka hati dia angkat diri sendiri. Pasal kata pasal istilah ahli sunnah berlaku dengan apa? Orang tu sentiasa merujuk hadis Nabi dalam masalah beramal. Atau macam dikatakan oleh para tabi'in, dia kata, kalau kamu nak garuk kepala pun pergunakan dalil, buat. Anti nak garuk kepala. Garuk kepala cara mana nak garuk kepala? Hadis Nabi datang. Dapat jumpa pun macam tu, buat. Itu sunnah dia panggil. If you need a sunnah to just scratch your head, then do it. If you, kalau boleh dapat lah, buatnya tu buat. Dia kata macam tu sekali. Itu kata ahli sunnah. Bahkan istilah sunnah atau tidak ni sejak zaman para tabi'in, macam Sufyan Ats-Tsauri yang mati pada tahun 161. Dia mati 161. Dia lahir 97. Tahun 97 apa hijrah. Dia mati 161. Dia kata apa? Kan dia kata mereka dahulu, dan Sahih Mukadimah Sahih Muslim, ini orang pada kurun Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir 150 kan? Dia mati 161. Imam Malik sezaman sempat dengan dia. Dia kata apa? Dia kata mereka dahulu menerima semua sekali yang datang. Cerita orang datang, cerita semua cerita. Tapi selepas berlakunya fitnah, mereka pun kata apa? Sammu lana rijalakum. Beritahu kami perawi-perawi kamu. Lalu dilihat kepada ahli sunnah, disebut. Dilihat pada ahli sunnah, maka dia ambil kata-kata mereka. Dilihat pada ahli bid'ah, ditolak kata-kata mereka. Maksudnya dia ada tapisan sunnah dan bid'ah tadi berlaku bukan zaman Ibn Taymiyah. Bukan berlaku pada zaman Muhammad Wahab. Bukan berlaku tahun 1000 Hijrah. Berlaku tahun 105, 106, 100 tahun awal-awal Hijriah lagi dah berlaku pemisahan tadi. Lepas pembunuhan para sahabat dan sebagainya, peperangan, timbulnya Syiah dan sebagainya, telah mula muncul berkenaan dengan istilah sunnah atau tidak. Ni dia kata kita adalah sunnah sebab orang tuduh kita adalah sunnah. La ilaha illallah syarikalah. Jamaah pula dia kata kerana jamaah ni kena perhimpunan. Subhanallah. Dalam hadis Nabi saling tafsir menafsirkan. Sebab kenapa dia kata orang yang sesat ni, dia akan baca satu hadis, pegang hadis tu je. Hadis tu je lah pegang. Tu dia, kita adihkan muka, dia tengok satu hadis nak itu juga. Dia pada hadis yang dia berkata apa, akan pecah umatku kepada 73 kumpulan, dan satu semua dalam neraka, satu dalam syurga. Dan ada satu wahyal jamaah. Dia ambil lafaz tu je. Wahyal jamaah dia kata. Okey, sebut yang itulah. Dia tinggalkan sunnah Tirmizi. Yang Nabi bila ditanya kepada Nabi SAW siapa mereka, Nabi kata hum ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka berada pada apa yang aku berada padanya dan sahabat-sahabatku. Itu lebih jelas. Pasal perkataan jamaah tadi yang kita sendiri pakai sebenarnya kembali kepada tahun penyatuan umat Islam dengan perbuatan Hasan bin Ali bin Abi Talib menyatukan umat Islam setelah mana umat Islam ini berpecah pada dua kumpulan besar.
Bahkan sebenarnya kalau kita relate dalam Sahih Muslim, Nabi pernah sebut, Nabi kata inna ibni hadha sayyid, ni cucu aku ni sayyid, cucu aku ni sayyid, Nabi kata dia ni apa, ketua, penghulu. La'allallah, moga Allah Ta'ala yuslihu bihi, Allah Ta'ala damaikan dengan sebab dia firqatan azimatan muslimin, dua kumpulan besar umat Islam. Lafaz Nabi lafazkan dalam Sahih Muslim. Dan bila berlaku, lepas Ali dibunuh, Hasan bin Ali bin Abi Talib, dia pegang jawatan 6 bulan je. Kemudian apa dia buat? Dia lepaskan jawatan tu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pasal dia nampak itu saja cara untuk menyatukan umat Islam. Pasal pengikut dia tak asuk, takkan lepaskan. Pasal macam contoh macam sebahagian orang Syiah sampai sekarang kan, dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata semua imam tu maksum. Macam Nabi lah, setara dengan Nabi. Tapi bila kita soal, Hasan bin Ali imam tak? Imam. Hasan bin Ali lepas jawatan pada Muawiyah, kenapa kita tak follow? Pasal perbuatan dia tadi menghilangkan hujah kepada Syiah untuk kata kami tak puas hati lagi. Pasal ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menentang dan tak nak berikan ketaatan atau bai'ah kepada Ali, punca dia adalah kerana Ali bin Abi Talib dalam tentera dia kumpulan yang membunuh Osman. Dan kisah bin Abdullah bin Zubair datang pergi ke Kufah nak serak, nak tuntut orang-orang tu daripada Ali. Yang itu timbul tajuk pertempuran tu berlaku. Itu sebenar kisah yang berlaku, tapi diorang sorokkan bab ni. Jadi tak tahu kenapa jadi. Ali bin Abi Talib dia keras. Memang dia kata, diorang kena bagi dulu pada aku, dia baru aku laksanakan. Yang kumpulan satu lagi kata, macam mana kami nak bagi pada engkau bai'ah, sedangkan kau lemah untuk melaksanakan bunuh orang-orang yang bunuh Osman. So dia, mana tak? Dia tarik string macam tu. Itulah, dua-dua ada isytihad. Para ulama bersepakat bahawa Ali betul. Sebab tak akan dilaksanakan hudud, kisos dan sebagainya kecuali selepas ada kerajaan. Macam kita katakanlah Taman Tun ni kita kuasai kan, orang tu nanti kita tak boleh laksanakan hudud di sini. Jumpa orang dia datang, ustaz tolong sebat, datang setakli tu minta dia sebat, tak boleh. Ustaz tak boleh sebat, tahu cara sebat? Ya. Mana kadar sebat? Ya. Boleh tak tolong sebatkan anak saya? Kami anak jumpa ustaz, saya kan orang biasa jumpa minta anak dulu biasa kan. Ini katakanlah anak berdosa, anak berzina, tapi tak nak kat akhirat nanti kena hukum. So boleh tak jumpa Ustaz Yasin Taklim minta tolong sebatkan anak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Pasal bukan kerajaan. Ustaz tak boleh buat. Ustaz tahu hukum, kenapa Ustaz tak laksanakan? Pasal bukan kerajaan. Faham tak? Tolong sebatkan, tolong rejab ke? Mana boleh? Tak boleh, haram. Kan anak saya ni mencuri, tolong potongkan tangan dia. Tak boleh. Walaupun kita tahu kadar dia, bentuk dia, jumlah dia sebagainya, tak boleh. Faham tak? Macam kita kata berkenaan tengok anak bulan kan dan sebagainya, penentuan hari. Kita ustaz ceritalah. Tapi masalah untuk tentu balik pada kerajaan. Tak boleh ustaz mana-mandai. Yayasan Taklim punya ahli semua akan puasa pada hari sekian. Kita elakkan ikut Ramadan tu ikut kerajaan. Pada kerajaan ngarutlah macam tu, tak boleh lah. Ini hak yang kita tak serahkan. Benda ni pada kerajaan kita ambil. Kerana kerajaan diberikan Allah Ta'ala benda berkenaan. So kita serahkan apa hak yang milik dia. Apa hak yang Allah Ta'ala beri untuk mereka, kita serahkan. Apa yang bukan, kita kata hak kita lah. Tapi dari segi asal ni kita kata untuk mengaitkan tajuk macam tadi kan, pelaksanaan, tak boleh. Jadi Ali bin Abi Talib ketika dia tak nak laksanakan hukum ke atas orang yang bunuh Osman tadi, adalah kerana apa? Kerana dia bukan kerajaan yang penuh, yang komplit. Dan bahkan lepas kumpulan tadi lari keluar menjadi Khawarij, bila diorang berdamai, Ali pun berhenti tuntut bai'ah. Golongan sana, Muawiyah bin Abi Sufyan bukan nak rampas kuasa, dia tak nak bagi ketaatan je. Yang Ali keluarkan tentera untuk serang. Tapi kata lain, dia bukan memang gubernur yang dilantik hatta semenjak daripada zaman Omar. Sejak zaman Omar lagi telah dilantik dia sebagai gubernur di Syam. Dia tinggal di Syam dan menjaga Syam sejak zaman Omar lagi. Bila Omar mati, Osman teruskan. So bila sampai peringkat yang kita bincangkan, mana bila zaman Ali, kebetulan kerana apa? Osman dibunuh, maka Ali bin Abi Talib dipaksa ambil khilafah oleh orang yang bunuh Osman. Yang bunuh Osman pun macam tu juga, niat baik kononnya. Dia kata geram pasal Osman tak hukum Allah Ta'ala. Lepas tu dia pun bunuh Osman. Suruh Osman jawatan, Osman tak nak, dia bunuh Osman. So dalam konsep tadi kita kata apa peperangan yang berlaku tadi, dia bukannya berlaku sebab perebutan dan sebagainya, tapi kuasa. Tapi kerana siapakah yang bunuh Osman itu, kenapa tak bunuh, itu je. Ali kata pasal kuasa tak cukup. Umar yang diorang pula kata laksanakan bukan beri bai'ah. Dan itu berakhir dengan situ. Tapi dia kata bila disatukan kumpulan tadi, Ali mati, dibunuh,
oleh dan bahkan orang-orang orang Syiah bangga dengan orang yang bunuh Ali. Pasal dia kata orang tu menyebabkan Ali masuk syurga. Diorang pergi pula ziarah kubur dia. Pelik betul diorang ni. Sesat peringkat ke berapa tak tahu. Dia agungkan, diziarahi, dipuji, ada syair pula. Memang kita kata orang tersebut yang bunuh Ali tu, dia sebenarnya dia cerita dia, dia ni memang asal dia adalah orang yang macam zaman Umar dahulu, dia guru Quran. Guru Al-Quran. Kemudian sampai kata Umar dahulu suruh Amr bin As luaskan ruang rumah dia sebagainya untuk ajarkan Quran. Tapi di end dia salah faham dan sebagainya, dia Khawarij kan, jadi menentang. Khawarij ni kan dia tengok orang tak betul pemimpin dia bunuh. Tak boleh. Ini kenapa yang jadi kes bila kata pemimpin zalim tak boleh angkat senjata. Nasihat ya, cakap ya, angkat senjata tidak. Haram. Angkat senjata haram. Atau dia masih muslim. Kalau dia kafir, timbul tajuk lain. Kalau dia muslim, selagi tak boleh angkat senjata. Macam mana? Dia kan kata taati tak hukum Allah Ta'ala. Ali patuh dengan permintaan daripada Muawiyah dan sebagainya. Lalu dia kata Ali dia keluar kafir terus. Golongan Khawarij ni dia kafir habis semua. Tu Osman dia boleh sanggup bunuh, Ali pun dia bunuh. Jadi konsep, jadi penyatuan tu berlaku. Tahun penyatuan umat Islam yang dua kumpulan besar tadi tu dipanggil Amul Jamaah. Itu anda berkata anda Ahli Sunnah wal Jamaah sebab anda bukan Syiah, anda bukan Khawarij, anda bukan siapa-siapa golongan yang tak terlibat bersama ketika itu. Tu je. Memang itu suka hati dia. Jamaah, kitalah jamaah. La ilaha illallah syarikalah. Apa bukti? Tak ada bukti. Tapi kitalah jamaah. Mengaku suka hati, semua orang boleh mengaku. Kan? Saya lah yang buat kerja ni, saya lah buat kerja tu, semua boleh buat. Tapi konsep dia memang kita kata bila kata sunnah dan sebagainya, benda ni adalah benda kena perhatikan balik. Pasal kadang-kadang banyak orang tak faham bab ni. Diorang suka keluarkan benda bukan idea pelik. Ditegur berkenaan dengan jangan buat benda yang bukan. Tapi dia ni bila kena tegur dalam WhatsApp tu, mula dah. Inilah sekian, saya malas. Lepas tu dia tepis balik kumpulan ni. Ni apa bahaya Wahabi. La ilaha syarikalah. Yang kita tanya tu tak jawab. Yang kita awal tahun dari tahun tu dapat dalil mana? Kalau semua ada dalil, setelah matahari siang mana? Sedangkan Allah Ta'ala jawab dalam Quran, memang tanda siang itu ada. Tanda malam tu dipadamkan. Kalau Allah Ta'ala tak padamkan bulan, sampai sekarang siang malam kita ada tanda, siang pun ada tanda. Kita nampak dua-dua color tu tak? Ada dua-dua sekali. Tu Allah kata famahauna, kami padamkan. Dan ahli sains kata, dahulunya bulan ni menyala. Bulan ni asalnya adalah jisim yang menyala. Bila padam tak tahu, tapi Allah Ta'ala sebut kami jadikan, dan surah Al-Isra' tu kan, kami jadikan malam dan siang tu sebagai dua tanda. Maka kami padamkan tanda malam tu. Dan kami apa? Tunjuk apa? Waja'na ayatan nahari mubsira. Kami jadikan tanda siang tadi dapat dilihat. Semua tu adalah tanda. Betul satu dia pergi sebarkan sekarang ni. Berkenaan dengan sibuk Quran Sunnah ni salah. Sebab apa? Sebab kena ikut para ulama. Cara digunakan kisah seorang kiai dengan orang muda. Kiai orang muda ni sibuk kata ada kan? Terima. Lepas tu kata kiai tu tak jawab lagi lah mula. Lepas tu bini dia datang bawa air. Kemudian budak tu sibuk nak tuang dan cawan. Dia kata kenapa tak minum terus? Daripada teko. Kenapa tak minum teko terus? Kan jadi dekat situ lah bila dia misalkan, buat bandingan. Macam tu agama kena lintas cawan dulu. Tu saya jawab, waktu saya kata apa? Nabi biasa je minum dari besen dengan para sahabat. Yang perah susu tu kan, dia gogok. Lepas tu bagi orang sebelah. Biasa je, tak ada cawan. Alah. Kan, nak buat lawak macam tu pun kita boleh buat lawak juga. Dengan Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri buat macam tu. Minum dari besen tu biasa. Kan, minum dari bekas kan, tak ada pakai cawan Lepas tu ulur orang sebelah Tu Nabi kata jangan bernafas, dia terhidung pada tu, orang yang sebelah dapat pula. Tahu tak? Ada kawan saya cerita, dia kata betul dia kata. Kalau dia jatuh golek kan. Kalau kering kan, dia hidung kering gitu jatuh. Kawan tu sebelah minum pula. Jadi jangan bernafas dia kata. Jangan bernafas dalam bekas. Pasal kita minum ramai-ramai. Teko gogok punya tu, ni lawak lah pula. Pasal itu dia kata orang tak jual teko je, orang jual sekali teko dengan cawan. Samakan itu dengan tajuk mazhab dan sebagainya. Masalah betul. Idea pelik. Saya kata niat baguslah, tapi masalah salah. Pasal memang kita kata rujukan kita dalam Quran Sunnah tadi balik pada para sahabat punya ulama', para tabi'in punya ulama' dan seterusnya. Sebab kenapa kalau dikata benda itu adalah perkara yang ada dalam Islam, tunjukkan bukti Imam Syafi'i buat. Imam Syafi'i dulu berqasidah, tunjuklah. Berqasidah dan bergendang-gendang. Tunjuk. Tu burhanakum. Bawa. Kata Imam Syafi'i, buat dua.
dia goyang-goyang badan lagi. Tunjukkan mana. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dahulu tinggalkan Iraq. Dia terangkan sendiri, dia tinggalkan Iraq sebab apa? Di sana orang sibuk dengan syair-syair dan mula tak belajar. Dia lari tinggalkan Mesir. Tinggal di Iraq, pergi ke Mesir. Dengan sebab kerana perbuatan orang ramai pada zaman berkenaan mula meninggalkan pembelajaran. Sibuk halaqah-halaqah zikir dan sebagainya. Ini fakta. Imam Syafi'i tinggalkan Iraq kerana sebab itu. Tapi diorang buat benda yang sama. Tapi saya mazhab Syafi'i. Kan dia buat benda yang Imam Syafi'i tak suka. Dan Imam Syafi'i rahimahullah tidaklah datangkan dengan idea tersebut. Tapi dia nak buat konon. Ini masalah pelik dia. So kumpulan ni kena jaga balik, perhatikan balik. Pasal dia orang kadang-kadang keluar kan, Allah ada tak ada tempat, dia kata. Ini itu kumpulan tu. Kumpulan yang kita terlibat dengan benda ni. Sibuk sebarkan konon kami mazhab yang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Yang tulen lah, yang apalah, macam benda. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah tu pun dia tak faham. Jamaah tu dia baca hadis tu, wahiyal jamaah. Dia tak baca sebenarnya jamaah tu dia balik kepada apa? Balik kepada penyatuan di antara. Jadi Syiah terkeluar. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab dia orang yang berada bersama-sama bersatu dengan Hasan bin Ali bin Abi Talib bergabung. Maka itulah kata Amul Jamaah, tahun penyatuan. Ini panggil suka-suka. Kita majoriti bukan alasan. Majoriti bukan alasan. Pasal Nabi SAW dalam hadis yang sahih berkata apa? Bada al-Islamu ghariban. Hadis Bukhari Muslim. Mula Islam itu terasing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali asing macam mana asal mula dulu. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang yang terasing. Mereka disingkirkan sebab apa? Nak menyatakan sunnah Nabi SAW. Dulu kan orang rasa pelik. Sepatutnya zaman dahulu kita tegur orang, kata tak betul sunnah Nabi macam ni. Orang tu kata terima kasih sebab betulkan saya. Zaman sekarang, jangan cakap tegur, cakap. Kita bukan nak ni. Tak buat pun tak apa, tak ada hal. Bukan salah kita pun menyampaikan saja. Diorang datang cerita kisah Hasan Husin. Hasan Husin tegur orang tua kan, wuduk dan sebagainya. Kita tahu kerana apa? Kerana betul orang tu berterima kasih lah. Dia kata macam budak-budak ni, aku belajar lama dah. Engkau siapa? Kan? Memanglah kau pandai menunjuk wuduk, tapi aku belajar dulu, tok guru aku mursyid. Dia akan tahu lebih dari kamu. Masalah lah itu. Ini konsep ni kena berjaga baik-baik. Pasal zaman kita sekarang pelik. Banyak orang pelik. Kan? Tahu kenapa. Baik. Jadi kita dah balik. Tajuk perkiraan berkenaan dengan penyusuan tadi hanya berlaku pada 2 tahun. Maka tidak ada pengambil kiraan penyusuan selepas itu. Bukan masalah tak boleh menyusu. Macam anak tak nak menyusu sampai 3 tahun, 4 tahun pun silakan. Mak dia kata nak menyusukan, tak ada hal. Tapi tajuk sebenar, dia tidak dia cuma boleh masuk hukum penyusuan yang Nabi kata apa? Yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasab. Diharamkan daripada penyusuan apa diharamkan ikut nasab. Sedang nasab apa kita haram? Mak kita, kakak kita, adik perempuan kita, adik-adik mak kita, kan? Bapak kita punya kakak, bapak kita punya adik. Benda-benda tu terlibat sama. Mana apa yang haram ikut keturunan akan haram ikut nasab. Apa haram ikut keturunan akan haram ikut penyusuan. Diharamkan dengan penyusuan apa diharamkan dengan nasab. Jadi hukum itu cuma boleh berlaku sebelum daripada 2 tahun. Kalau lepas 2 tahun menyusu, maka tak jadi hukum berkenaan. Macam Nabi SAW, bahkan berdua-duaan dan sebagainya. Ada bila susuan, dia macam ada betul lah. Dia haram kahwin dan sebagainya. Haram kahwin selama-lamanya. Takkan boleh dihalalkan. Dan memang ada perbincangan dulu dalam fiqh ya. Kita bincang mungkin depan ni ada sikit. Dia mesti 5 kali kenyang sebagainya. Bukan 5 kali kenyang. Dia cerita dia, budak tu menyusu, kemudian dia berhenti sekejap. Dia pandang, lepas tu nyusu balik. Satu. Dia bukannya macam dia kenyang, guling-guling macam tak sedar diri. Lepas tu, ini lah 5 kali susu ni. Salah. 5 kali tu masa sekali tu dia, kan biasa budak dia nyusu balik kan. Menyusu kali kedua, dia kira 2, 3, 4, 5 tu berdasar pada dia hisap alih muka, dia hisap balik. Itu kira 1, 2, 3 sampai 5 kali. Bukan maksud dia kenyang kan 5 kali, 1 kali kenyang. Besok 5 hari lah. Maksud dia kena buat 5 hari. Itu salah. Yang dimaksudkan dengan 5 kali kenyang tu bukan macam tu. Tapi kita bincang insya-Allah. Baik. Kerana ini Allah Ta'ala nyatakan untuk terangkan bahawa ini adalah petunjuk daripada dia bagi siapa yang siapa yang ingin untuk menyempurnakan penyusuan. Liman arada an yutimma radha'ah, bagi siapa yang nak menyempurnakan penyusuan. Dan dia kata, dan telah berpendapat, Imam Ibn Katsir kata telah berpendapat kebanyakan daripada imam-imam bahawa tidak diharamkan daripada penyusuan kecuali apa yang kurang daripada 2 tahun. Maka lepas daripada 2 tahun
tidak dikira sebagai benda yang ada ambil kira sekalipun. Okey, dan jika menyusu seorang anak tadi umurnya lebih daripada 2 tahun berkenaan, maka tidaklah dijadikan pengharaman untuk jadikan macam jadi mahram kepada wanita tersebut yang menyusukan dia, atau anak wanita tersebut, atau adik-adik wanita tersebut, atau suami wanita tersebut dan sebagainya, takkan jadi. Macam kalau susukan anak perempuan kan, maka bapa susu dia tadi pun haram kat atas dia. Diharamkan dengan penyusuan apa diharamkan dengan keturunan. Jangan kurang daripada, jangan lepas 2 tahun. Sebelum 2 tahun dia ambil kira. Kalau lepas 2 tahun baru menyusu, tak pakai. Faham? Tak dipakai hukum ini kecuali pada budak yang bawah daripada 2 tahun sahaja. Lebih dari 2 tahun tu tak boleh masuk lah. Takkan masuk dah. Takkan masuk dah. So kenapa kena jaga bab berkenaan dengan halal haram dan sebagainya. Bagus, noble. Kita kata orang tersebut dia buat benda tersebut untuk kita panggil apa? Tidak mahu tidak mahu budak tu terasing, nak bela dia orang bagus. Ya, bagus, elok. Digalakkan. Tapi jangan benda yang Allah Taala haramkan jangan pandai-pandai. Yang tadinya Allah Taala tak benarkan anak angkat jadi anak betul, maka takkan jadi anak betul selama-lamanya. Walaupun dia lebih baik daripada anak kita sendiri, tetap dia bukan anak kita. Dan dia ada limitation dalam banyak perkara. So kena kira bab berkenaan ini Allah Taala letakkan, yang bukan kita susukati. Dan sebab itu kita kata walaupun baik mana pun takkan jadi. Tapi kalau anak penyusuan, memang bawah 2 tahun dia akan jadi anak susu. Dengan 5 kali kenyang dah lah. Tadi takkan jadi. Takkan jadi anak susuan. Dah tua tu jadi kes ada masalah tu. Waktu saya sekolah kat Perak tu, ada kes. Saya tengok ada seorang pakcik tu gila. Duduk jalan seorang tau. Saya tak tahulah kisah ni ustaz saya kelentong ke ataupun kisah rekaan orang kawasan Bangan Datuk. Bagi 20 tu kenal pakcik ni. Tapi cerita tersebut kalau tanya budak-budak sekolah tu, memang yang tahun saya sekolah tahun 90-an tu tahu cerita ni. Yang cerita ni dikatakan bahawa pakcik tersebut jadi gila sebab dia kahwin. Dia kahwin. Kemudian bila dah kahwin dengan isteri, baru kahwin dan sebagainya, ketika buat hubungan tadi dia terbuatlah ternikan pada isteri dia punya dada isteri dia. Kemudian isteri tadi cerita dengan bapak. Bapak pagi malam tadi abang nyusul kat saya. Lepas tu kemudian bapak dia kata, itu jadi anak engkau. Jadi dipisahkan dia. Gila straight pakcik tu. Pakcik tu gila. Tak tahu kalau ustaz saya kelentong lah. Saya bukan orang Bangan Datuk. Tapi cerita tentang tajuk ni memang budak-budak sekolah tersebut, ustaz tu sini cakap pun yang kata memang macam tu tajuk dia. Pakcik tu gila sebab itu. Kes orang jahil agama kan, pergi keluarkan hukum. Takkan jadi anak susu kalau lebih daripada umur 2 tahun. Tak faham lagi kan. Dia boleh jadikan anak susu pula pakcik tu. Tak pasal dia ketika muda lah. Dia ketika saya tengok tu tua dah. Tapi dia gila lama dah orang kata. Diam, jalan kita tiang, susu jalan balik. Kesian. Tapi kes dia sebab apa? Sebab jahil agama. Lepas tu sebab kena hukum agama ni kena tahu. Kan? Bapak pun pandai sangat. Agaknya rajin pergi masjid. Terus aku tahu hukum hakam. Padahal time orang berceramah dia lepaskan luar isap rokok. Masalah betul. Macam mana? Orang lain tak ada pula. Tak tahu cerita dah. Waktu zaman dulu kan bukan zaman macam kita. Ada WhatsApp kan, boleh tanya ustaz macam mana, boleh ke tidak. Zaman dulu mana ada. Zaman dulu kan mungkin nak keluar jauh dan sebagainya. Zaman dulu kita kata kisah-kisah macam ni mungkin tak dikeluarkan. Orang malu nak cerita. Kadang-kadang orang malu cerita. Lepas dah lama orang tahu cerita. Tapi dah terlepas lah. Perempuan tu kahwin lain, dia gila. Kesian pakcik tu. Astagfirullah. Tapi itulah jadi kes. Pasal sebenarnya hanya boleh jadi haram kalau kurang 2 tahun. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Ummu Salamah. Beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, la yuhramu minar radha'ati, tidak diharamkan daripada radha'ah, penyusuan, tidak diharamkan daripada penyusuan, illa ma fatakal am'a, kecuali apa yang masuk ke dalam perut. Bukan kat sini mulut kumur je tak jadi. Masuk dalam usus dia. Fi sadi, pada dada. Tapi orang kata pada dada ni bukan syarat lah. Kalau kata dituang dalam gelas pun, kalau budak tu kecil lagi pakai puting. Mungkin zaman Nabi Nafas kan tak ada puting style macam tu. Kan botol susu mana ada zaman tu. Kan nak pindahkan mak pergi kerja, tinggalkan botol susu pada anak. Zaman dulu tak ada. Zaman sekarang ni kita ada, tapi tiba ada susu tadi lah. Okey, mana fisadi pada dada tadi, wa kana qabla al-fitam, dan dia adalah sebelum daripada umur fitam, umur 2 tahun. Okey, fitam adalah umur berhenti menyusu atau umur 2 tahun 2 tahun ke atas.
Dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Dan beramal di atas hadis inilah kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan selain mereka. Keseluruhan mereka mengambil hukum ini. Maksud dia bawah 2 tahun. Itu bahawa penyusuan tidak mengharamkan. Mana penyusuan tak jadi kuasa untuk mengharamkan orang sebut kahwin dengan ibu susu dia, adik-beradik susu dia, melainkan jika kurang umur dia 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun, tak ada power untuk jadikan perkara tersebut. Walaupun iktibar susu tadi ada, tapi masih lagi tidak menjadikan untuk jadi haram macam mana haramnya ketika umur 2 tahun ke bawah. Faham Dan apa-apa selepas 2 tahun yang sempurna, maka dia tak mengharamkan apa-apa. Dia tak mengharamkan apa. Maksudnya dia halal kahwin dengan mak susu dia. Sekalipun dia bukan setakat minum ni, 1 tong dia minum pun tak boleh. Tak minum kan, minum 1 tong. Minum susu, tak tahu dah mana susu banyak tu. Tapi cerita dia. Katakanlah berlaku, maka takkan banyak mana dia minum tak punya syarat. Tak punya syarat. Memang takkan jadi haram. Tetap halal untuk dikahwin dengan wanita tersebut. Dan maka itu kenapa umur dia baru 2 tahun. Tapi kisah yang pakcik yang kat Bagan Datuk tu, sampai sekarang saya sebut ni sebab nak fahamkan bahawa jahil manusia ni menyebabkan benda tak patut jadi. Kawan tu gila straight. Gila dia duduk jalan-jalan, jalan-jalan. Dia tapi terpakai sempurna lah. Mungkin keluarga dia pakaikan lagi baju dan sebagainya. Jalan sempurna. Tapi tahulah, orang tahu dia gila. Sewil. Tak tahu, ya, banyak benda lah. Mungkin tak tahan, sangat terkejut kan. Wallahualam. Tapi cerita dia, benda sebut berlaku kerana salah faham. Pasal sebenarnya masalah penyusuan hanya berlaku kurang daripada 2 tahun yang boleh haramkan. Itu saja. Dan maka dalam Quran sarankan supaya wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Maksud ibu-ibu yang melahirkan, menyusukan anak dia selama 2 tahun sempurna. Dan dalam masa yang sama kena ingat. Okey, ada orang tanya macam suplemen kita kata tadi kan, kita sebut sentuh tadi. Zaman kita sekarang ni banyak sangat pakai suplemen pelik-pelik. Kan? Patutnya tak patut buat. Tapi kadang-kadang doktor kat hospital dah dapat endorsement kan. Dia jadi untuk endorse syarikat tadi. Dah ada agreement. Banyak. Bahkan sebagian setengah hospital swasta tadi automatik. Budak tu dah lahir je, dia bagi terus susu formula. Tak boleh sepatutnya. Bahkan kadang-kadang macam ada orang tanya, dia kata ada orang telefon, dia kata macam mana bila nak start bagi makan. Doktor kata 6 bulan pun dia bagi makan dah. Salah sebenarnya. Sebenarnya masalah budak tadi cukup dengan susu je, bukan tak perlukan benda lain. Tapi benda lain tambahan ni kan, pasal dia orang pertama lah endorsement tadi. Kemudian mungkin syarikat macam lah Colgate disyorkan doktor tu pergi ke Malaysia kan, dapat duit tu. Ingat free ke? Benda ni salah sebenarnya. Pasal bila awak tak bagi budak tu gigi, geraham, maksud dia tak boleh kunyah. So maksud dia badan tak ada. Kena faham macam tu je. Bila tak ada alat, contoh macam enjin diesel pergi sumbat petrol, takkan jadi apa. Kan, ataupun kita dah belajar, kita kata rupanya boleh pakai dia punya apa minyak yang recycle tu. Anda try tuang kereta anda punya kereta tak equip untuk benda tersebut, jangan tuang. Kan dah tahu go apa jadi tak tahu kan. Kan tuang minyak kan. Masa dia orang bagi apa, bio apa? Minyak bio benda tah. Biodiesel kan sebagainya. Ambil daripada apa? Hasil apa kedai-kedai buang-buang minyak tu, dia tapis-tapis semula pakai. Tapi enjin boleh pakai, itu bukan semua enjin. Faham tak? Mana enjin yang ada equip dan benda tersebut. Macam tu juga budak yang makan tadi. Pasal kita tahu penghadaman makanan melalui proses banyak. Emilis Leo, memang budak Leo dia banyak. Tapi dia kena hancurkan. Kemudian dalam perut nanti akan ada asid. Rasa taste bud dia tadi akan trigger. Dia rasa masam. Maka otak dia hantar, otak akan bagi tahu apa benda patut keluar dekat usus. Tu kenapa macam makan chewing gum tu tak digalakkan. Orang tu akan membazirkan jus perut dia kerana dia makan manis tapi tak ada bagang. Kunyah. Senaman baik untuk badan. Tapi macam mana kalau anda bersama muka? Kunyahlah Wrigley's Premier Gum, dia kata. Aku masalah betul. Salah. Kan? Makanlah. Tak makan jangan kunyah. Lembu je lah. Lembu kunyah. Sebab apa? Bukan untuk kecantikan muka. Tahu tak? Dia sebenarnya makan. Lembu dia ada 4 perut tau. Lembu dia 4 perut. Dia makan, mula-mula rumput tu dia masukkan dalam perut besar dia. Perut besar perut yang besar tu kan. Perut tu dia ada bakteria yang akan menguraikan rumput. Perut biasa dia tak boleh. Jadi dia terpaksa hantar ke kawasan tu. Lepas dia hantar ke kawasan tu, yang kita boleh, kalau kita belah perut lembu ketika hari raya, memang ada rumput lagi. Okey, lepas dah kat situ, dia muntahkan balik ke mulut dia, baru masuk perut nombor 2. Dia 2 perut, tahu tak? Dia ada 4 perut.
perut pertama yang besar tu obasum benda tah. Dia ada rumen. Rumen yang pertama sekali besar. Yang rumen tu rumen. Kemudian Obasum apa kau hafal tu? Oh, saya belajar benda lain. Okay, tapi benda tu saya hafal. Cerita dia. Faham tak? Okay, betul kan? Jadi dia makan besar tadi rumen, kemudian baru dia hantar ke tempat lain. Itu konsep dia makan. Yang kita tak tahu benda ni. Jadi dia gunyah mulut tu, bukan sebab dia berselaman muka. Dia tu telan balik. Faham tak? Janganlah tu lah dalam perut kita pun bau macam tu. Cuba ni kan, termuntah, itulah bau dia, serupa je. Kan? Jadi campuran itu berasal pada macam kita kata apa, macam budak tu nak makan. Dia mesti equip perut dia dengan asid-asid tadi. Dan kita tahu bahawa tempoh tertentu tak lagi macam contoh macam ketika budak tu sebelum umur 7 tahun. Dia tak ada pembeku darah kan. Untuk blood clotting dia tak ada. Kalau dibedah, dia dipotong dia sebelum awal tu, dia akan mengalir, tak berhenti darah dia. Sebab kenapa lepas dari tempoh tersebut barulah ada. Tu sebab kenapa sunat. Jadi khitan tu digalakkan tadi, disuruh selepas hari ke-7. Sebab budak tu lepas daripada hari berkenaan lah bahawa dia ada. Termasuk masalah makanan tadi. So penyusuan tadi tu kena buat. Nanti kadang-kadang lah ada orang tak nak menyusukan anak, nak jaga badan. Fine. Ada orang, ini betul, ada orang jaga badan, tak nak bagi badan dia tak cantik dan sebagainya, maka sibuklah dia jaga badan, tak nak susukan anak. Okay, fine. Lepas tu ada orang tu yang memang kita kata memang kurang susu dan sebagainya. Itu tajuk lain lah. Mungkin kat situ yang kita kata ada tajuk dia. Tapi kalau anda kata susu ada, jangan buat macam tu. Jangan lompat pada formula sebenarnya. Sebab budak tadi perlukan antibody. Dalam formula tadi tak ada benda berkenaan yang kita kata boleh mempertahankan budak tadi. Itu zaman kita sekarang ni, perasan tak budak-budak ada lelah, ada apa? Kita kat Malaysia sebenarnya tak ada dulu tau. Makan allergic, makan kacang jadi kembang tengkak sampai mati. Have you ever heard benda ni? Tak pernah dengar tak tahun 70-an tu? Tak pernah dengar kan? Pernah dengar? Saya tengok cerita Mak Saleh, tajuk ni biasa. Allergic kacang lah, allergic butter lah, allergic sekian. Dia berlaku sebab apa? Sebab ni. Pasal budak tadi daripada kecil tadi cara penyusuan salah dan sebagainya, tak equip dia asal. Jadi dalam sekali budak tu, mana generasi kita makan susu tepung ni, susu yang ni, generasi yang baru dah keluar, semua jenis boleh kena penyakit allergic pelik. Tak allergic pelik kan? Ada mungkin separuh tu sebab perkahwinan, kahwin campur dan sebagainya. Ada keluarga macam tu, kahwin campur, maka kadang-kadang ada kes anak tadi macam tak boleh makan tepung gandum, tak boleh. Ada. Tapi benda ni tadi kalau saya kata patah balik tahun 1980-an, 70-an, 60-an, ada tak pernah dengar soalan? Tak pernah dengar. Not ever sebenarnya. Zaman sekarang ni sibuk. Doktor nak cikgu nak bagi makan saya, jangan kacang ni, jangan kacang tu. Kata banyaknya makan kau ada kacang kan. Kenapa timbul? Tahu tak kenapa timbul? Ni kes ni. Susu formula ni. Pasal budak tadi perlukan kepada antibody. Yang kita kata benda berkenaan dapat diperolehi dengan kuat pada susu ibu. Kalau susu ibu tak ada, yang paling dekat dengan susu ibu adalah susu kambing. Next susu ibu dengan lemak, dengan apa sebagainya, dan mungkin antibody mungkin tak cukup lah pasal dia sebut kan, dia sebut dah kurang dah sikit. Tapi dari segi konsep dia memang paling hampir sama dengan ibu. Tu mahal pula tu. Setin besar kecil macam tu dah dalam RM45. Besar tu je. Besar ni susu kambing, besar ni RM45. Memang jenuh juga nak keluar. Kena baru minggu-minggu awal lahir, budak tu makan 3 jam sekali. Kan, tahu kan? Orang lelaki tak tahu. Tahu budak tu menangis je. Sebenarnya dia timing dia bagi makan. Dia ada 3 jam, tahu tak? Lepas tu dalam beberapa minggu, beberapa bulan, lepas tu baru jarakkan 6 jam. Bukan main-main tonyoh je. Orang bagi susu. Orang lelaki dia menangis, orang bagi susu. Salah, dia ada masa-masa dia. Dia ada timing dia. Orang perempuan tahulah. Kan, dia timing doktor bagi tahu. Jadi secara asalnya benda tadi, macam penyusuan tu Allah Taala kata, bagi siapa nak menyempurnakan penyusuan, maka penyusuan tadi berlaku dengan apa? 2 tahun. Bukan kurang dari itu. Bukan ada setahun lebih kemudian kita lompat bagi benda lain. Lepas tu budak sakit, kita pening kepala. Kenapa? Kalau asal budak ni asyik sakit je, tak balik pada asal balik. Lepas tu Allah Taala berikan setiap benda tadi memang ada equip. Budak tu tak cukup lagi, badan dia cukup untuk makan makanan, kita sumbat makanan. Kena apa benda? Yang salahkan orang lain lah. Salahkan diri masing-masing. Percaya sangat dengan internet. Internet kata kena letak vitamin. Dia bancur vitamin C lah dekat dalam tu. Budak tu belum lagi sampai peringkat itu, tahu tak? Bahkan kalsium untuk dia tak boleh dengan banyak sangat pun ketika tu. Ada kadar dia.
Pasal ketika itu tulang dia masih lembut. Kalau diberikan fosforus dengan kalsium yang banyak sangat, tulang dia akan keras terus. Dan dia mungkin jadi ketot. Betul tak? Tak ada membesar. Ni orang tak tahu bab ni. Over nutrient. Dia kata, mana ada over nutrient? Ya, ada over nutrient. Dalam Islam tak ada boleh buat benda melampau, jangan buat. Islam tak benarkan. Ya, baik. Sambung adik. Dia kata Qultu berkata Ibnu Katsir lepas dia kata bahawa benda amalan dengan tajuk ni adalah apa yang dipegang oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in selepas tu. Dia kata hadis ni bersendirian meriwayatkan dia Imam Tirmizi dengan riwayatan hadis ni dari perawi dia adalah mengikut syarat Bukhari Muslim. Perawi dia mana ada di antara itu adalah guru-guru ataupun orang-orang yang menjadi perawi hadis dalam Bukhari dan Muslim. Kita kata maksud dia kuatlah benda ni. Bahkan itu pegangan semua keseluruhan mazhab pada masalah ini. Mana mesti berlaku penyesuaian kurang 2 tahun. Adapun berkenaan dengan lepas 2 tahun, kalau ada jadi pun hadis yang datang berkenaan dengan tajuk ni adalah tentang tajuk boleh lihat je. Boleh lihat. Untuk lihat, untuk pandang. Macam tu, macam tak perlu perempuan tu, si ibu tadi yang menyusukan, yang dapat susu. Pasal kadang ada, jadi kita lah nak angkat kan, diberikan susu tadi lepas daripada tempoh umur dia, tapi untuk membolehkan mak tu pakai tanggal tudung dan sebagainya. Tu je. Tapi untuk perkahwinan dan sebagainya masih boleh kahwin. Tu ada tajuk lah dalam hadis Nabi datang yang kata Nabi SAW berikan saranan pada orang tu untuk berikan penyusuan. Tapi bukanlah pada dada. Dah budak tu dah besar 19 tahun. Gila apa nak menyusu kat dada. Jadi dia beri susu tadi minum, maka dibolehkan untuk lihat. Tapi haram tidak. Ini kesepakatan para ulama. Mana haram untuk kahwin tidak berlaku. Ia hanya berlaku haram kahwin ni pada umur bawah daripada 2 tahun. Okey? Dan makna dia, apa sabda baginda dalam hadis yang kita baca tadi, melainkan apa pada dada. Okey, pada dada, iaitu pada tempat penyusuan sebelum 2 tahun lah. Kita kata sebelum 2 tahun lah, itu tempat penyusuan untuk kanak-kanak atau bayi tadi, dia akan menyusu di situ. Okey, macam datang hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad daripada Bara' bin Azib. Beliau berkata, apabila mati Ibrahim anak Nabi SAW, baginda telah bersabda, innalahu mardha'a. Dia sungguhnya dia ni mempunyai umur atau tempoh penyusuan. Dia kata benda ni diriwayatkan oleh Ahmad kan. Demikian juga dikeluarkan oleh Bukhari. Okey, Ibnu Katsir kata dia kata mungkin bimbang, benda ni adalah kesilapan sikit daripada Ibnu Katsir menyebutlah bahawa Bukhari diriwayatkan hadis tersebut. Kerana lafaz hadis Bukhari tadi adalah inna bni mata fi sadi. Sebenarnya lafaz yang datang adalah anak aku ni mati pada dada, maksudnya pada umur masih lagi menyusu, maksud dia, tanpa sebut dengan lafaz innalahu mardha'a. Itu lafaz yang kita kata. Jadi dibahaskan tentang masalah lafaz lah. Dan sebenarnya lafaz dalam Sahih Muslim ada datang, dia kata innahu mata fi sadi. Mana dia mati ni pada umur menyusu, pada dada lah. Wa fa inna lahu zi'rain yukammilan radha'ahu fil jannah. Dia ni ada nanti akan menyempurnakan untuk dia penyusuan nanti di syurga. Di dalam syurga nanti ada orang menyempurnakan penyusuan untuk dia. Ini dalam Sahih Muslim. Lafaz yang dalam Muslim, mana budak tadi anak Nabi tadi akan disusukan di sana pula. Yang akan ada pula mak susu pula yang akan disusukan di sana. Ini sabda Nabi dalam Sahih Muslim. Hadis nombor 2213. Okey, jadi tapi Bukhari tak riwayatkan. Riwayat lafaz Bukhari lain. Tak datang. Jadi yang datang tadi bila dikatakan oleh Ibnu Katsir, demikian dikeluarkan oleh Bukhari, lafaz sebenarnya bukan lafaz itu. Okey. Jadi hanyalah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian kerana anaknya Ibrahim alaihissalam mati pada dan ketika itu umur dia adalah setahun 10 bulan. Setahun 10 bulan umur dia ketika mati. Lalu baginda menyatakan dia mempunyai mardhaan, yakni tempoh penyempurnaan penyusuan, tak sempurna lagi penyusuan dia. Dan disokong pendapat ini apa yang dikatakan oleh Daraqutni daripada jalan periwayatan Haitham Ibnu Jamil, daripada Sufyan Ibnu Uyainah, daripada Amr bin Dinar, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata telah sabda Rasulullah SAW tidak diharamkan daripada penyusuan, melainkan apa yang berada pada 2 tahun. Dalam 2 tahun dalam tempoh 2 tahun. Adapun lepas 2 tahun tadi tidak lagi menjadi pengharaman. Itu relate kepada tajuk itu je, tajuk berkenaan umur penyusuan itu. Maksudnya bila Allah Taala kata sesungguhnya golong ibu-ibu tadi menyusukan anak dia 2 tahun, 2 tahun sempurna bagi siapa nak sempurnakan penyusuan. Itu penyusuan paling tinggi tempoh dia. So dia kalau maksud dalam itu juga hukum berkenaan haram jadi mahram dan sebagainya pun berlaku dengan cara tersebut. Jelas? Okey.
Dan Ibnu Uyainah, dan tidak ada siapa mensanadkan hadis tersebut kepada Ibnu Uyainah kecuali Haitham bin Jamil, dan dia ni thiqah dan hafiz, kata Ibnu Katsir. Dan telah beriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta beliau daripada Thawr bin Yazid, daripada Ibnu Abbas secara marfu' hadis yang sama. Ada Ibnu Abbas juga, tapi hadis yang sama dalam Muwatta Imam Malik. Dan telah beriwayatkan Abu Daud At-Tayalisi daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, la radha'a ba'da fisal. La radha'a ba'da fisal, tiada penyusuan sesudah putus susu. Putus susu tu maksudnya bukan budak terberhenti susu, tapi sesudah 2 tahun lah. Umur fisal tu adalah 2 tahun. Wala yutamu ba'da ihtilam. Okay, dan takkan disempurnakan lagi, tak ada yang disempurnakan setelah mimpi ba'da ihtilam. Okey, diceritakan ini. Maksud hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi ni, kalau kita relate pada Al-Quran, sebenarnya ada petunjuk apa yang dalam hadis ini. Contoh dalam surah Luqman ayat 14. Surah Luqman ayat 14, Allah nyatakan wa fisaluhu fi amain, dan berhenti susu, putus susu si ibu tadi daripada anak dia dalam masa tempoh 2 tahun. Okey. Dan juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah nyatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan ibu tadi mengandungkan anak dia dan juga memberhenti susu anak dia dan tempoh 30 bulan. Bahkan separuh ulama dia gabungkan 2 ayat ni tadi. Lalu dia kata apa? Tempoh paling pendek untuk seorang tu, perempuan tu boleh melahirkan anak atau mengandung adalah 6 bulan. Zaman Ali bin Abi Talib dahulu beliau pernah menghukum tajuk ni. Bila seorang wanita datang, anak dilahir kurang daripada 9 bulan, tapi lepas 6 bulan. Lalu bila dipersoalkan, maka anak dilaksanakan hudud, maka Ali masuk campur. Ali kata, zaman Umar, Ali kata tempoh untuk penyusuan itu adalah 2 tahun, tempoh pengandungan adalah 6 bulan, paling pendek. Dan betul. Pasal macam kalau bayi terlahir, lepas 6 bulan dia boleh hidup. Sebab dia punya paru-paru punya folikul yang alveolus dekat ujung akar paru-paru tu kan, tempat di mana larutnya oksigen ke dalam darah, akan siap lepas 6 bulan. Sebelum 6 bulan budak terlahir, confirm mati, tak guna, dia takkan boleh hidup. Bagilah pernafasan pun tak guna, pasal kita sumbat pun oksigen dia tak boleh larut pun dalam darah dia. Tapi lepas 6 bulan ya. Ini fakta. Jadi memang kita kata Ali bin Abi Talib kata macam tu, dan betul. Betul, memang budak tadi lepas 6 bulan, dan itu tempoh. Jadi daripada tajuk 2 ayat ni tadi digabungkan, memang putus susu tadi berlaku lepas daripada 2 tahun. Tempoh paling pendek untuk pengandungan adalah 6 bulan. 6 bulan. Lepas 6 bulan boleh lahir. Jadi tak ada kita nampak orang tu lahir, asal lahir cepat. Anak ya ke anak dia? Ya, 6 bulan tu tempoh paling pendek kan. Orang kita kan suka bisik-bisik. Ya ke tidak? Kan, auzubillah. Jadi wali ya. Nak jadi wali lepas 6 bulan boleh. Tapi kalau ada kata tapi kalau dah memang anak belum nikah, dia tahu janganlah buat tak senonoh. Itu benda lain lah. Dia tahu, maka jangan dia buat. Dia tahu dah budak tu bukan anak dia, jangan dia nikahkan. Dia kena biarkan budak tu dinikahkan oleh hakim. Kalau memang dia tahu, memang tahulah. Kalau dia kata budak tu jadi terbentuk sebelum dah dikahwin akan nikah perempuan tu tengah mengandung. Memang walaupun dia bapa yang betul, walau dia bapa yang betul. Pasal ini mazhab Syafi'i. Orang kita nak mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i kata tak boleh, nak juga. Ini kata mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau kata nak berkata boleh, ada ulama kata boleh, ada mazhab Abu Hanifah, tapi kena sebat dulu orang. 2 orang yang berzina tadi tu, yang dapat yang bergandung tadi, boleh anak tu nama dengan nama dia, tapi kena sebat dulu. Kena sebatlah satu urutan. Dilaksanakan hudud pada mereka, barulah boleh untuk mereka ni dihukum. Dapatkan anak tadi bin kat orang. Kalau tempoh kurang daripada tu, kan ada pendapat kata sampai 9 bulan, ada 8 bulan pun akan nikah aci lagi. Masih lagi aci. Aci tak? Aci. Tak ada aci kan? Boleh. Tak boleh, bukan masa pergi pun tak payah guna pun. Masa kita kata secara asalnya benda tu tadi, pewarisan harta dan sebagainya berlaku dengan nikah yang sah tu je. Pegang tu je. Pasal start kita buka pintu kata boleh lari tempat lain, habis masalah. Memang orang pun tak kisah, neglect. Tak ada rasa berjaga-jaga, tak ada rasa sekian. Kena bagi tahu, kalau makluman diberitahu, saya siapkan, diajarkan dari kecil. Orang tak tahu, orang ingatkan tak apa. Pewarisan harta tak boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i boleh kahwin. Bapa yang tu kalau tak kahwin dengan mak, tak kahwin dengan si ibu tadi, dia boleh katakan anak tu besar, dia kahwin dengan anak tu pun halal. Anak tu bukan nasab dia.
Boleh kahwin. Pendapat ini Imam Syafi'i je kata, still kita kata ini adalah pendapat daripada beliau. Faham tak? Boleh kahwin dengan anak sendiri. Pasal bukan akad nikah. Pasal diorang tak warisi. Anak tu tak lebih dengan dia, atau benti dengan dia. Anak tak benti dengan dia, maka boleh kahwin dengan dia. Pasal bukan nasab keturunan dia. Nampak rasa pelik kan? Tapi jawapan dia betul. Memang diorang tak ada hubungan. They have no connection. Even though memang itu bapa biological father dia. Walaupun biological father, tapi tak ada connection. Connection itu hanya berlaku dengan akad yang sah. Akad yang sah, ada pewarisan, ada nasab keturunan, ada masalah mahram. Tak ada akad yang sah, maka dia telah terkeluar daripada tajuk tadi. Jelas? Sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallah la anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kak? Tanya tak apa? Tanya. DNA tak guna. Itu saja dia kata pasal, kalau pasal DNA tadi kak. DNA tu boleh memastikan barang. DNA tak pernah tulis 100% kak. If you do DNA, dia akan kata 99%, 99%. Tapi takkan kata 100%. Faham tak? Jadi konsep itu kena jaga bab ni. Pasal masalah mungkin ada apa kita kata, kalau orang tu macam sepupu sepapat kan, DNA dekat. DNA tu dekat. Cousin dan sebagainya, DNA dekat. Ikut siapa yang kuat kan? Dia kan DNA dekat. So tak boleh tulis tajuk. DNA tadi tak menghalalkan untuk tajuk anak tu dibinkan pada keluarga tadi. Memang kita kesian budak tersebut, tapi bukanlah kita melanggar hukum Allah Ta'ala. Baik, Allah Alam.